Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kepada saya sebuah video daripada beberapa orang merujuk pada video yang sama yang mana video itu menjelaskan sesiapa yang memiliki solat yang masih perlu diqada maka adalah dilarang bahkan diharamkan untuk dia melaksanakan solat-solat sunat. Lalu mereka bertanya, betul ke ni? Macam mana pula boleh buat solat sunat kemudian kalau dah haram dosa lah kan? Jadi saya akan ulas. Ayuh kita tonton terlebih dahulu video yang dimaksudkan. Sebenarnya haram solat sunat. Ni, salah satu topik kita bawa malam ni. Tuh. Mana tu? Ada keadaan kita tak dibenarkan solat sunat. Rupanya haram kita solat sunat. Bila masih ada fardu yang belum diqada. Bila ada fardu yang belum diqada. Siapa baru tahu benda ni? Saya nak tanya pelajar-pelajar barulah terutamanya. Siapa baru tahu benda ni? Komen saya baru tahu. Nampak tak? Ini saya nak buktikan yang kita ni tak settle lagi bab ilmu kita. Kita tak settle bab ilmu kita. So, apa maksud haram Ustaz? Maksud haram adalah dosa bila buat. Dosa bila buat. Maknanya buat solat sunat dosa. Yes. Kecuali apa? Kecuali bukan semua solat tak boleh. Kecuali solat sunat berwaktu. Tolonglah siapa rasa sesi ni bermanfaat macam ni tahu. Saya tak nak berbahas dengan orang. Ada orang kata tu boleh, orang kata tak boleh. Saya nak cerita pada tuan-tuan. Saya bukan bercakap atas mulut saya, kapasiti saya. Saya bercakap atas disebut dalam kitab Fathul Mu'in yang dikarang oleh ulama mengatakan Imam Syafi'i sebut haram. Imam Syafi'i yang kata haram, bukan saya. Macam pelik, tapi itulah hakikatnya. Yes. Sebab apa? Sebab kita tak belajar. Kecuali solat sunat berwaktu. Apa solat sunat berwaktu Ustaz? Solat sunat duha boleh. Solat sunat taubat, solat sunat apa? Solat sunat tarawih boleh. Solat sunat qabliyah boleh. Solat sunat ba'diyah boleh. Solat sunat apa lagi boleh? Solat sunat witir boleh. Solat-solat yang ada waktu dia. Apa maksud waktu Ustaz? Dia ada waktu khas dia. Kita tak buat duha lepas asar, lepas zuhur. Dia ada waktu dia. Maka solat-solat yang berwaktu boleh. Rawatib tu qabliyah ba'diyah lah. Solat sunat taubat tak boleh. Solat sunat hajat tak boleh. Solat sunat wuduk tak boleh. Sebab solat sunat taubat, dia tidak ada waktu dia. Nampak tak ni? Yes. Nampak tak ilmu baru ke tak? Macam mana nak solat taubat? Tak perlu solat taubat. Awak yang kena buat, awak kena bertaubat. Bukan solat taubat. Itu tak betul. Pasal, kita makin solat, kita makin solat, makin jauh dengan Allah. Tengok ni. Kenapa makin solat, makin jauh? Makin ibadat, tulis nota ni penting. Makin ibadat, makin jauh dengan Allah. Makin ibadat, makin jauh dengan Allah. Pasal apa? Pasal solat sunat haram kita pergi buat. Solat tahajud berwaktu, boleh. Solat tahajud dia ada waktu dia. Tahajud boleh. Sebarang solat yang mempunyai waktu khas dia, boleh. Buat khilaf lah ni. Yang saya sebut ni, sunat berwaktu ni khilaf lah. Kalau ikut tak khilaf, Imam Syafi'i kata memang tak boleh semua solat. Tapi Imam Ibn Hajar kata boleh buat solat sunat berwaktu. Ini khilaf dah ni. Sunat subuh boleh. Sunat subuh boleh. Sunat subuh boleh. Sunat subuh boleh. Baik, kita sudah pun mendengar ya. Okey, beberapa ulasan saya. Pertama sekali, apa yang Ustaz tu sebut, malang sekali benar di sisi mazhab Asy-Syafi'i. Yang ini, hendaklah kita melaksanakan solat-solat yang perlu kita qada terlebih dahulu, iaitu solat fardu sebelum melaksanakan solat sunat. Sebab dia mudah saja. Sebab antara yang fardu dengan yang sunat, hendaklah terlebih dahulu melaksanakan yang fardu. Hutang yang wajib hendaklah dibereskan terlebih dahulu sebelum sesuatu yang sunat ataupun dianjurkan ya. Bahkan ada juga pandangan dalam mazhab Asy-Syafi'i yang menyebut haram hukumnya ya. Perkara ini bukanlah sesuatu yang baru. Ustaz Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri telah pun menjelaskan sebelum ini
beberapa tahun lepas. Link saya bagi dalam kotak description ya. Jadi ini adalah pandangan dalam mazhab Asy-Syafi'i. Okey, kenapakah ada pandangan seperti ini? Perkara ini bertitik tolak daripada isu solat-solat yang perlu diqada. Solat-solat yang ditinggalkan satu masa yang lalu, apakah perlu diqada atau tidak? Maksudnya di sini ialah solat-solat yang ditinggalkan zaman dulu-dulu. Okey, katakanlah seseorang itu macam saya sekarang ini berumur 52. 52 bukan 62. Okey, 52. Katakanlah akil baligh umur 12. Okey, ini untuk mudahkan kiraan. Katakanlah saya ni tak solat, maka umur 52 ni barulah sedar dan ingin melaksanakan solat. Maka saya mula melaksanakan solat dan saya pun bagaimana pula dengan keadaan solat saya daripada umur 12. 12 hingga 52, 40 tahun kan. Jadi bagaimana dengan solat-solat saya yang 40 tahun itu? Maka di sisi jumhur para ulama, hendaklah diqada solat-solat tersebut ya. Okey. Jadi kalau 40 tahun kali 5 solat sehari kali 365 berapa ribu tu kan. Jadi ini adalah pandangan jumhur. Dalil mereka ialah dalam hadis yang lain Rasulullah SAW sebut sesiapa yang tertidur tersilap ke apa, apabila dia sedar hendaklah dia melaksanakan solat. Maka jika seseorang itu tidak solat atas sebab-sebab yang tak sengaja seperti tertidur, itu pun dia mesti qada solat tersebut. Bagaimana pula lah dengan orang yang sengaja tidak melaksanakan solat? Sudah tentu, sudah terlebih patut yang dia juga perlu qada solat ya, meskipun selama 40 tahun ke 30 tahun ke kan. Jadi ini pandangan jumhur ya. Jumhur maksudnya majoriti. Kemudian ada pandangan minoriti. Okay, pandangan minoriti yang menyatakan tak perlu qada. Disebabkan apabila seseorang itu meninggalkan solat secara sengaja, dia telah melakukan satu maksiat, satu kesalahan yang sangat berat. Bahkan sebahagian para ulama mazhab menyebut bahawa dia telah kafir. Lalu apabila dia sedar perkara itu, yang wajib ke atasnya bukan qada solat tetapi bertaubat. Okey, bukan qada solat tetapi bertaubat daripada kesalahannya itu. Dan bila kita taubat, kita start something new. Kecuali jika kesalahan itu melibatkan hak sesama manusia, maka kita kena kembalikan. Tetapi jika ia melibatkan hak Allah, maka kita bertaubat kepada Allah. Allah Maha penerima taubat, maka itu sudah cukup untuk kita dan tak perlu lagi untuk memikirkan apa yang lepas. Kita boleh terus melaksanakan solat. Dan untuk pandangan yang minoriti ni, boleh terus melaksanakan solat, boleh saja untuk melaksanakan solat-solat sunat. Jadi bagi pandangan minoriti ni, katakanlah saya ni umur 52, barulah ada kesedaran nak solat. Lalu saya pun bertaubat, insaf, menyesali apa yang saya lakukan sebelum ini dan berazam untuk istiqamah, berdisiplin melaksanakan solat 5 kali sehari. Mulai hari inilah katakan. Maka saya mula melaksanakan solat dan apa yang saya telah tinggalkan, yang saya tak laksanakan solat zaman muda-muda dulu daripada umur 12, tak apa, Allah ampunkan, Allah maafkan. Jadi ini pandangan minoriti dan berdasarkan pandangan ini, bolehlah untuk melaksanakan solat sunat. Alright. Jadi Ustaz Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri juga memiliki tulisan yang bagus dalam hal ini. Antara lain beliau menerangkan ya, siapakah minoriti yang berpandangan tak perlu qada itu? Antaranya ialah Imam Ibnu Hazmin yang wafat 456 Hijrah. Antaranya Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali. Dan tak silap saya ialah juga Imam Ibnu Taimiyah. Jadi ini pandangan minoriti dan saya cenderung memilih pandangan minoriti. Kenapa nak pilih pandangan minoriti dan mengabaikan yang majoriti? Sebabnya apabila seseorang itu dia sudah ada kesedaran untuk solat, lalu kita beratkan dia pula dengan kena qada yang 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun yang lepas. Dibimbangi, orang tu pun fikir-fikir, tak payahlah. Okey, boleh faham tak? Katakanlah saya baru nak bertaubat, baru nak solat mulai hari ni. Lepas tu dimaklumkan, Hafiz, engkau kena qada daripada umur 12 tu. Alamak, 12, 52 tolak 12, 40 tahun. 40 tahun kali 365, kali 5 kali sehari. Alamak, banyaknya tu. Tak apalah.
aku jadi macam ni dah lah. Kan? Jadi orang itu baru hendak berubah ke arah kebaikan, baru hendak berhijrah ke arah kebaikan. Lalu apabila dengar, alamak itu macam ke? Sehingga akhirnya dia pun tidak jadi untuk beristiqamah melaksanakan solat. Ya. Jadi ini adalah sesuatu yang memberat-beratkan, sesuatu yang menyusahkan. Okey, takkan nak mengabaikan jumhur. Baiklah jumhur, kita menghormati pandangan jumhur. Tetapi kadang para ulama, maaf kata ya, kadang para ulama ni, mereka berbicara, mereka berbincang, mereka mengeluarkan sesuatu hukum tanpa merenung lebih jauh. Sebab bagi mereka dan orang-orang di sekeliling mereka, their circle adalah mereka yang melaksanakan solat. Jadi, siapa yang tak solat daripada umur kecil sampai kena qada 40 tahun? Mana ada kan? Jadi, bagi mereka macam tak ada kes macam tu. Sebab tu mereka tidak berpandangan sedemikian. Tapi bila kita sekarang ini, kita maklum tentang berbagai lapisan orang. Ada yang istiqamah melaksanakan solat, ada yang sentiasa solat awal waktu, ada yang setengah solat, setengah tak solat, ada yang langsung tak solat kan. Sebab yang setengah solat, setengah tak solat, bila umur sekarang 52, baru dia berazam nak solat, bagi dia pun dia kena qada semua. Sebab dia tak pasti berapa banyak yang dia tinggal. Faham tak? Katakan orang yang dalam 5 kali sehari, kadang dia solat 2 kali. Kadang dia solat 3 kali. Kadang dia solat sekali. Dia solat. Tapi dia tidak berdisiplin 5 kali sehari. Bagi orang seperti ini, apabila umur 52, dia barulah hendak mendisiplinkan diri, solat 5 kali sehari. Bagi dia, dia tetap kena qada daripada umur 12 sampai 52, 40 tahun tu 5 kali sehari. Sebab dia sendiri tak pasti berapa hari yang dia tinggalkan. Ataupun berapa solat yang dia tinggalkan. Jadi ini adalah sesuatu yang memberatkan sehingga dibimbangi, menyebabkan orang yang baru nak bertaubat, baru nak berhijrah, baru nak berubah, akhirnya dia pun macam tak payahlah. Kemudiannya, satu lagi isu pula, perkara ini jangan dilihat dari sudut solat saja, tetapi juga puasa. Kerana di sana ada juga orang yang tidak berpuasa Ramadan, kadang puasa, kadang tak puasa. Umur 50, barulah dia berazam hendak puasa. Jadi dia pun kena qada puasa daripada umur dia berakhir balik sampai umur dia baru berazam nak puasa tu, dia kena qada semua tu. Puasa sunat. Alright? Puasa sunat tak boleh juga lah kiranya. Jadi, perkara ini akan memberatkan, menyusahkan dan menjadi daya penolak kepada orang yang baru mahu berubah, baru mahu berhijrah kepada kebaikan. Ya. Jadi sebab itulah saya memilih pandangan minoriti. Bukan sebab majoriti itu salah, bukan sebab majoriti itu hujahnya tidak kuat, tetapi kerana macam saya katalah, kemungkinan besar para ulama ni bila mereka berbicara dengan orang-orang di lingkungan mereka, dan di lingkungan mereka sudah tentu adalah mereka yang memang melaksanakan solat sejak kecil. Dan kita ni our circle adalah orang yang macam-macam jenis, maka ada saja yang solat, ada yang tak solat, ada yang solat 2 kali, 3 kali sehari ke apa kan. Jadi sebab itulah saya memilih pandangan minoriti. Jadi bagi para penonton yang dirahmati Allah sekalian, kalau nak pilih majoriti dipersilakan. Okay? Boleh baca tulisan Dr. Zulkifli Al-Bakri, link dalam kotak description, dan boleh menilailah hujah apa semua tu. Dan kalau pilih yang majoriti tu, kenalah qada solat yang seandainya tidak dilaksanakan sejak dari akil balik sampailah zaman sekarang ada kesedaran. Right? Dan saya tak kata haram lah. Sebab antara yang fardu dengan yang sunat, maka lebih utama melaksanakan yang fardu, lebih utama mengqada yang fardu itu, maka hendaklah qada yang fardu. Sebab jika seseorang itu ada masa untuk solat, katakan sekarang ini pukul 10.12 pagi, waktu untuk solat duha, daripada dia solat duha, lagi bagus dia qada solat zuhur ke asar, begitulah. Jadi itulah hikmah di sebalik para ulama yang berkata tidak boleh melaksanakan solat sunat jika seseorang itu masih ada solat-solat fardu yang hendak diqadanya. Cuma apabila sebut perkara ni, kenapa perkara ini hanya dibataskan kepada solat dan tidak kepada puasa? Sebab masyarakat kita maklum, kalau ada bulan Ramadan mungkin ada hari yang tinggal, mungkin kerana sesuatu keuzuran, sakit, musafir. Tapi
lepas Ramadan, dia boleh pula puasa sunat yang 6 hari tu, sementara pada diri dia masih ada solat-solat yang perlu diqada. Kan? Jadi, yang solat qada tu boleh pula ditangguhkan sampai selepas Syawal. Bahkan di penghujung Syakban, sebelum masuk Ramadan seterusnya, baru nak qada. Tapi solat sunat sebelum tu boleh pula. Padahal, jika merujuk kembali kepada solat sunat, jika atas dasar seseorang itu ada solat fardu yang mesti diqada, dia kena qada dulu baru solat sunat. Samalah juga untuk puasa. Dia kena habiskan puasa wajib, puasa Ramadan yang dia tinggal. Dia kena qada yang itu dulu, kemudian baru melaksanakan solat sunat. Jadi kenapa berlaku perbezaan di sini, ya? Alright. Jadi saya memilih pandangan minoriti, walaupun alhamdulillah saya melaksanakan solat dan puasa sejak kecil. Tetapi apabila saya berhadapan dengan kawan-kawan pilot, co-pilot yang muda-muda ke, anak-anak kapal, cabin steward yang bertanya tentang isu ini, saya akan memberi mereka penjelasan atau jawapan berdasarkan pandangan yang minoriti itu. Sebab kita suka mereka ini nak berhijrah ke arah berdisiplin melaksanakan solat 5 kali sehari, ke arah berdisiplin melaksanakan puasa Ramadan, dan kita tak mahu pula ada faktor-faktor penghalang. Sebab seseorang itu apabila dia nak berhijrah, sebahagian orang mungkin dia berhijrah dengan 100% semangat dan enthusiasm, okey? 100% semangat. Sebahagian orang bila dia nak berhijrah, dia mungkin 60-40, 60% nak berhijrah ke arah kebaikan, 40% macam teringin zaman dulu. Atau 70-30, 70% nak berhijrah ke arah kebaikan, 30% masih teringat zaman dulu. Atau mungkin sekarang 100%, tetapi lepas sebulan, lepas 2 bulan, kembali pula. Jadi kita tak nak macam tu, lalu kita nak memudahkan. Dan memudahkan ini memang adalah sesuatu yang selari dengan Islam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, permudahkanlah dan jangan menyusahkan, gembirakanlah dan jangan menyebabkan orang lari. Maknanya jangan menyebabkan orang takut, ya. Jadi inilah penjelasan saya. Dan seperkara lain tentang ustaz ni, sebenarnya dah beberapa video beliau yang saya react, dia ada kecenderungan untuk menakut-nakutkan orang. Kalau kita dengar kan, beberapa kali dia ulang, ini ilmu baru tak? Ini ilmu baru tak? Kena belajar lagi kan? Jadi as if he takes pleasure in installing fear to others. Seolah-olah beliau bergembira untuk menakut-nakutkan orang. Padahal kita sebagai pendakwah hendaklah kita menggembirakan orang dengan sesuatu yang mudah, asalkan yang mudah itu ada dalil, ada hujah dan juga pendapat para ulama. Tapi beliau ni lain sikit. Jadi saya nak kata salah tak salah, sebab apa yang beliau sampaikan tu memang dalam mazhab Asy-Syafi'i. Tetapi jika di sana ada pandangan lain yang lebih memudahkan, bukankah lebih ataupun kita nak kata lebih utama orang lain pandangan, tapi bagi pilihan, give option to your audience daripada nak menakut-nakutkan. Kemudian macam kena belajar lagi. Tapi kalau orang tu belajar, lagi dia rasa Islam ni berat, lagi dia rasa Islam ni menyusahkan, dibimbangi, akhirnya dia meninggalkannya ataupun menjauhkannya, kan. Jadi berhati-hatilah dengan ustaz ni, meskipun yang dia sampaikan itu adalah betul, namun adalah lebih utama jika diberi pilihan dan jika di sana ada satu pilihan lain yang lebih memudahkan kepada sesama umat Islam. Baik, demikianlah ulasan saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.